Boleh ke on, silakan. Dah ke boy? Dah tu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton CTC FM yang telah menyertai kita dalam segmen Bicara Fundamental pada malam ini. Seperti biasa, hari Rabu 10.30 malam, Bicara Fundamental membincangkan analisa pergerakan pasaran mata wang dari sudut fundamental oleh tak lain tak bukan tok kita Cikgu Yun CTC. Okey. Sebagai pemula mukadimah ini, saya di sini sekali lagi mengambil kesempatan ini mewakili CTC FM, keluarga CTC FM untuk menyeru kepada para penonton kita untuk stay at home. Bersama-sama kita putuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19. Dan stay safe, basuh tangan anda, stay healthy. Alright, okay. Sebelum kita memulakan kita punya segmen pada hari ini dengan analisa daripada cikgu, kita pada hari ini kita ada special, iaitu kita mempunyai satu quiz yang kita sertakan di bawah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, anda boleh tuan-tuan boleh nampak ada soalan quiz di bawah itu yang soalannya berbunyi, berapakah jumlah rangsangan coronavirus stimulus Federal Reserve? Okay, A 500 bilion USD, B 700 bilion, C 1.7 trilion dan D 2 trilion US dollar. Dan kita akan sama-sama membincangkan jawapannya di hujung segmen ini bersama dengan Cikgu Yun sendiri. Okay? Sekali lagi, seperti segmen sebelum ini, saya ingin menekankan kami terlebih dahulu meminta maaf jika terdapat sebarang orang kata masalah teknikal sepanjang segmen ini berlangsung, kerana kita sedang mencuba yang terbaik untuk membuat segmen secara langsung dari rumah. Kerana seperti biasa kalau kita buat adalah di konti, mempunyai equipment yang lengkap, internet yang stable, tapi sekarang kita buat yang terbaik untuk live dari rumah. Jadi kami terlebih dahulu ingin meminta maaf jika ada sedikit masalah teknikal. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda mempunyai soalan atau sebarang komen yang ingin ditujukan kepada Cikgu Yun sendiri, sila tinggalkan soalan anda atau komen anda di ruangan komen di dalam segmen ini. Okey. Tanpa membuang masa, saya menjemput tok ketua kita Cikgu Yun CTC. Apa khabar tu? Alhamdulillah, khabar baik boy. Sihat alhamdulillah. Tu dekat sana dengan cerita banjir tu. Ya, saya semalam banjir, hari ni dah mula surut. Itulah banjir kilat. Hanya dalam tempoh saya ingat 20 minit macam tu, dia berjaya menenggelamkan hampir 30 buah rumah dalam hanya 30 minit. Allahu Akbar. Dan itulah dugaan di coronavirus. Alhamdulillah tadi dah selesai. 30 rumah dalam kampung tu. Selesaikan dah isu-isu perparitan saja. 30 rumah. Kebetulannya lah nak kena. Sabar je lah. Okey tu, saya rasa okey, baik. Untuk macam orang kata, untuk kita melompat ke dalam analisa fundamental kita pada malam ini, saya rasa saya akan tanya perkara yang bermain-main di minda kebanyakan pedagang kita pada hari ini, pada minggu ini, pada ketika ini. Kenapa spread gold dalam kebanyakan boleh kata semua broker mencanak naik tu? Apakah penjelasan di sebalik kejadian itu? Pertama sekali saya nak tanya ni pasal spread ke? Saya terkena. Saya terkena. Tu pun terkena. Saya terkena semalam. Saya baru tekan sekali, tekan kedua MC. Nampak? Even cikgu pun tak terlepas daripada MC. Saya terkena. Masa tu saya rasa di currency, di counter metal. Counter metal sangat widen. Spread sangat widen. Dan saya sempat juga bertanya kepada sahabat kita, kepada Hazlan. Memang tidak lah, dia pun melihat betul widen tu ketara sangat, sampai 50 kali ganda, ada yang sampai 500 kali ganda. Saya terkena 600 kali ganda, 60 kali ganda sekali tekan. Sekali tekan 60 pip different. Dua kali tekan 120 pip MC. Badan muka tu. Alah, lucu.
Okey, baik, kita terus kepada jadual kita. Sebelum Boleh? tutup, saya terlupa. Segmen Bicara Fundamental CTC FM ini dikuasakan oleh tak lain tak bukan broker nombor 1 Malaysia, XM, Big Fair Human. Jangan lupa untuk daftar akaun bersama XM untuk mendapatkan benefit-benefit terbaik pedagang bersama XM. Okey cikgu, sila teruskan. Baik, terima kasih pada Bawah CTC menggantikan, biasanya menggalas tugas ini ialah DJ Totoy dia, DJ Pak Syukur, dan engineer yang sepatutnya berada di Konti, tapi malam ini untuk kali yang kedua kita bersecara langsung di rumah kat kampung ni, kat kampung. Yalah, kawalan pergerakan katakan. Allah Akbar, malam ni 25 hari bulan Mac 2020. Rabu malam Khamis, malam-malam jadi sengat kita. Dan kita lihat bahawa beberapa siri kedudukan pasaran jika dilihat, wah, hebat-hebat pergerakannya. High impact untuk minggu ini dikategorikan dalam keadaan yang pada saya a bit balance, agak seimbang. Kita ada dolar, kita ada euro, kita ada pound sterling. Itu saja. Hanya ada 3 kaunter utama. Kita tak ada CAD, kita tak ada JPY, kita tak ada CHF, dan kita tak ada AUD. Ini bermakna untuk minggu ini penguasaan Central Bank dunia, yang ketiga bank dunia utama ni akan mendapat perhatian dunia, terutama untuk melihat pound sterling Bank of England hari Khamis nanti, insya-Allah esok. Jadi tolong highlightkan Bank of England sebab salah satunya sekarang Central Bank yang kedua selepas Federal Reserve melaksanakan 610 bilion pound package rangsangan stimulus yang secara mendadak diluluskan minggu lepas pada hari tak silap saya jatuh hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Selasa dan hari Isnin confirm dia dilaksanakan. Menyebabkan kita tengok pergerakan pound sterling memang sangat kuat hari ini, dan saya declare pound sterling adalah currency yang paling kuat hari untuk tempoh 2 hari ni, ya. Yang terkuat adalah pound sterling. Oleh yang demikian, bagaimanakah kedudukan kita dalam situasi sekarang ini? Memang coronavirus ini secara tidak langsung satu daripada punca pematah currency, pematah pasaran dalam kategori natural disasters, iaitu satu kumpulan yang kita tak boleh nak elak. Wabak ni satu perkara yang besar. Kita dah highlight perkara ni beberapa kali sebelum ini, dan apa kesannya terhadap currency. Maka akibatnya semua mata wang dunia yang memang kita trade ataupun ekonomi dunia terkesan, khususnya American dollar, JPY, pound sterling, euro antara yang sangat terkesan, tetapi akhirnya berjaya ditewaskan oleh US dollar. US dollar secara mendadak sekarang menuju tangga yang kedua selepas Itali mengalami satu kesan wabak yang sangat ketara, sampaikan stadium nak dijadikan pusat kuarantin selepas ni. Saya rasa itu kalau baca daripada berita-berita international, dia lebih kepada tindakan daripada Presiden Trump sendiri yang agak lambat dalam menangani wabak COVID-19 ni di US. Betul ke cikgu? Betul. Pada saya lambat itu benar sebab serta-merta pun ia setelah mereka dalam kuarantin zon merah. Tapi jika dia bukan dalam kapasiti zon merah seperti dinasihatkan oleh WHO, rasanya Amerika pun tak seganas ini nak meluluskan rangsangan stimulus. Jadi tidak sebegitu. Sebab bila Amerika sendiri dah menampak bahawa banyak perdagangan ekonomi dengan negara-negara di luar terputus. Negara itu memutuskan perhubungan diplomatik, perhubungan perdagangan. Jadi Amerika terkesan di situ. Itu salah satu sebabnya. Yang antara lain adalah dia melihat mungkin dengan adanya satu peralatan ataupun satu kepakaran yang sepatutnya diberi perhatian, dia mampu untuk vacuum ataupun vaksinkan virus ini. Jadi untuk ke arah itu, setiap negara di seluruh dunia sekarang ini hampir tidak semuanya berkongsi sepenuhnya bagaimana cara dan formula. Terutama Jerman, Jerman 3 hari lepas declare tidak mahu untuk berkongsi formula yang mereka ada untuk menangani isu virus corona di negara Jerman. Sebaliknya, mereka melihat bahawa isu kami perlu atasi dahulu, baru kami boleh
dikongsikan, dan Amerika meletakkan untuk mendapat satu tidak balas yang baik, mereka juga perlu melaksanakan tindakan yang drastik, iaitu equipment yang lebih hebat, yang lebih canggih supaya kerja-kerja kesihatan lebih segera untuk dilaksanakan. Lepas tu terus melantik pakar-pakar yang terbaik di seluruh dunia untuk bersama-sama dengan R&D mereka. Ia juga melibatkan kos, dan secara tidak langsung juga menerbitkan vaksin, di mana vaksin itu hanya boleh dikeluarkan di Amerika sahaja, dan kos untuk vaksin itu menelan belanja ratusan juta dolar, dan dia perlukan kelulusan WHO. So apabila Trump 3 hari lepas dalam live, saya ada share dekat wall saya, Coronavirus Live Trump, kenapa dia tiba-tiba melaksanakan satu package yang hebat sebegini, yang besar nilainya ini, hanyalah semata-mata dilihat setelah Amerika dalam keadaan zon merah. Kata orang terlambat tu saya boleh terima lah ayat tu. Dah zon merah sebab dia mendadak. Kesannya pada pasaran begini, nanti kita tengok sikit jadual berkala kita, sebelum kita sentuh pada coronavirus ni. Dia apabila memutuskan hubungan perdagangan antarabangsa, ini bermakna tidak ada pengaliran wang. Kan? Wang tak mengalir. Senang cakap, wang tak mengalir. So bila wang tidak mengalir, kutipan keuntungan dalam aliran itu tak boleh dikutip. So sasarannya akan jauh tersasar. Setiap negara terpaksa cari sumber sendiri untuk survive di kali ini. Even kita di Malaysia pun, kerajaan kita melancarkan rangsangan-rangsangan package ekonomi untuk bantu-bantu mereka yang terjejas. Begitu juga dengan Amerika. Di Euro pun sama, di England pun sama, di Singapura pun sama, di Jepun pun sama. Semua menggunakan dana mereka yang ada untuk support kembali. So apa maksud rangsangan ini dan bagaimana kesannya pada kita sebagai traders? Satu yang kena pegang, dan tidak boleh tidak, ini adalah punca. Rangsangan ekonomi dia adalah untuk mempertingkatkan kemasukan investor ke dalam negara itu bagi support balik orang yang sedang jatuh. Itu objektif utama rangsangan ekonomi secara dasar utamanya. Kita nampak bila ada kerajaan beri bantuan package 500 juta untuk apa? Peniaga kecil yang terjejas. Package 200 juta untuk siapa? Untuk mereka yang tidak bekerja kerana terpaksa bercuti. Tanggungan RM600 sebulan, bantuan secara bulanan selama 6 bulan. Memang kita nampak kerajaan memberi, tapi how kerajaan dapatkan balik duit itu? Dengan melancarkan fiscal stimulus, iaitu rangsangan pemerikatan keuangan ekonomi, dengan menerbitkan lagi tawaran kepada investor seperti dalam kedudukan SP500, Dow Jones, stock market sangat penting. Dan dalam pada masa yang sama, apabila kerajaan memberi perhatian kepada investor untuk masuk melabur semula ke dalam sesuatu negara tersebut, SP500 kita, bukan kita punyalah kan, yang dalam carta kan, berapa kan? Itu, yang ada 500 basket of stock itu akan mendapat bidaan daripada tawaran kerajaan. Okey, macam mana kerajaan nak jamin pula investor boleh untung? Sebab kita nak berbelanja kan? Bagi pekerja yang tak makan gaji tadi, yang saya kata tadi tu, macam mana? Iaitu dengan pertama, memotong rate. Perasan tak Central Bank tiba-tiba potong rate? Betul. Itu faham tu, satu. Yang kedua, bila dia dah potong rate, dia akan menjadikan semua 500 counter stock SP500 dalam keadaan yang rendah. Betul? Dan harga jadi murah, kan? Dan bila harga jadi murah, prospectus company pula dia akan disentimenkan untuk ROI yang baik di masa akan datang, dan tawaran bond dengan nilai interest yang lebih baik untuk jangka yang lebih panjang dan dijamin oleh kerajaan. Ini yang menarik perhatian investor untuk beli tawaran-tawaran ini dengan menggunakan currency dolar negara tersebut. So selepas itu currency tersebut akan meningkat semula. Dapat tak cara dia inject duit? Okey, selesai. So as a traders macam kita, bila kita dah nampak itu kesannya, ini bermakna kenaikan pasaran saham melalui rangsangan stimulus. Yang pertama, dia akan menjatuhkan dulu currency sebab kerajaan kena cut the rate. Currency akan jatuh. Contoh USD JPY, dia kena jatuh, memang dia jatuh. Tapi jatuh sekejap.
kan? And then baru dia bida balik dengan counter-counter SP500, Dow Jones, Nasdaq tu semua dalam bentuk dolar. Investor beli dalam dengan dolar, indeks USD pula akan naik sebab beli dengan dolar. So USD JPY kena buy balik, tak boleh di sell, koyak spender. Itu paling senang. So Euro USD kenapa? Kena jual. Betul tak? GBP AUD kena jual. Itu contoh yang paling senang supaya tindakan trader bila dah nampak kesannya begini, boleh berkira-kira dengan teknikal masing-masing untuk kesesuaian masa bila kamu nak entry dan masa bila high impact ini berlaku. Perkara ini sebagai seorang traders, jika dia melihat fundamental ini adalah datang daripada fiscal stimulus, apa yang dia kena jaga? Satu, dia kena jaga pergerakan Standard and Poor 500. Dia kena jaga yang itu. Semakin tinggi SP500, maka ini bermakna dolar adalah semakin rendah. Dan semakin mendatar ranging ataupun stagnancy SP500, ini bermakna dolar sedang dibida, USD di-buy. So, masukkan kita punya formula ni ke dalam counter-counter currency. Dolar kena buy, euro kena sell. Sell! Memang dia akan jatuh. Nampak tak tuan-tuan? Cantiknya bila kita dapat satu lorongan. Macam mana kita nak implementkan perkara ini? Belajarlah teknik apa sekalipun. Kandang terbang, gajah terduduk, susu masam, kedai berenang ke tepian. Macam-macam teknik, tak ada masalah. Yang mustahak, kamu tahu tak macam mana dia terereksi? Itu cukup penting. Ereksinya bagaimana? Itu cukup penting. Seronoknya itu. Dan kalau kita as a FIT, contoh begini cara pemilihannya. Yes, betul. Dia itu mewakili semua counter sebenarnya, semua counter. Dan bila SFIT kita ini, kalau kita berhadapan dengan remiser, contoh remiser. Tahu remiser kan, boy? Remiser apa cikgu? Remiser ni IB. Kalau dalam segi broker Malaysia dipanggil IB. Malaysia dipanggil remiser sebab dia hanya memperdagangkan saham sahaja kan. Remiser. So macam mana dia goreng sekalipun, dia goreng dia goreng ke, dia propose kat kita sesuatu untuk invest, untuk melabur, selama mana kita faham macam mana formula itu bergerak, insya-Allah kita mudah untuk buat keputusan. Kita hanya jangan dengar mesti buy, mesti untung. Saya tahulah mesti untung, tapi macam mana dia boleh untung? Apa yang mendrivenkan? Apa yang mendrivenkan dia? Mesti ada sesuatu kan? Alright, itu kelebihan FIT sebenarnya. Dia lebih hebat daripada remiser. Okay, alright. So untuk minggu ini tuan-tuan, fokuslah terhadap US Senate yang dah pun 3 kali melakukan undian. Last malam tadi jam lebih kurang 11 ke 12 malam. Kegagalan, 2 kali gagal, tidak mendapatkan terputus kelulusan untuk melancarkan rangsangan stimulus coronavirus tu. Dan malam tadi barulah ada green light untuk diluluskan. Tinggal lagi jumlah sebenar yang akan diluluskan itu masih lagi dalam keadaan samar-samar sebenarnya, kerana package yang diminta oleh pihak Federal Reserve, pihak Donald Trump, hampir mencecah 2 trilion. Jadi oleh yang demikian, dengan jumlah yang sebegini besar, dia tentunya memerlukan satu kertas kerja yang betul-betul hebat. Jaga yang ini, dolar akan terkesan sangat-sangat. Kenapa USD Index sekarang sedang dalam ascending meningkat? Kenapa USD JPY susah nak jatuh? Di atas tu je. Situ. Dia tunggu keputusan yang ini. Ini jika dia lulus. Yes. Okey. Kan kita sekarang dah on air kan. Jadi ada clue, ada topik, ada ni. Itu penting apa ya? Betul. Hadiahnya tu lumayan. Janganlah macam tu cikgu. Ada package percutian kan? Package percutian ke Cyberjaya. Baru nak cakap. Grab disediakan. Okay. So jaga yang ini, insya-Allah dijangka bila? Insya-Allah dijangka hari Jumaat. Ya.
seawalnya hari Jumaat, seawalnya hari Khamis, lewatnya hari Jumaat, untuk diputuskan berapakah kuantiti rangsangan kewangan yang akan disepakati oleh Federal Reserve bagi dilaksanakan. Ini akan memberi dua kesan. Pegang ni betul-betul. Yang pertama, equities. Ya, equities, bond, perbandaraan, itu akan terkesan sangat. Yang kedua, US dollar. Dua je. Cak. Pegang dua ni, semua counter akan terkesan. Okey, fahamkan. Jika tiba-tiba anggota-anggota Senate di dalam Federal Reserve kurang yakin dengan kesepakatan The Republican dan The Democrat, tidak sepakat, akhirnya tak sepakat, tak puas hati, Democrat kata tak bagus, package you tak cantik, nanti beban hutang besar. Republican kata kita mesti buat sebab kita nak suntik dana supaya ekonomi boleh baik, tak ada sepakat. Ini yang pertama sekali akan menjatuhkan equities, bond dan stock market. Sangat jatuh. Yang Sebab mana kurang kepercayaan ke cikgu? sebab dia tak sepakat, dia tak ada keputusan. Ni akan jatuh ni. SP500 ni. Dia akan jatuh sebesaran sikit. Ini pun dah sampai ke overbought ni. Nak jatuh. Dia tunggu keputusan. Okey, itu satu. Kedua, apabila dia jatuh yang ini, dia akan rocket sky ke debus goal kita. Ni. Untuk terbang 17 ke atas lagi. Saya dah bagi hint dah ni. Yang ketiga, dia akan menjadikan USD JPY sky rocket lagi atas, lebih pada 112 atau 113 lebih tinggi. Itu jika di hujung waktu nanti, antara Khamis dan Jumaat nanti, akhirnya Senate tidak bersetuju untuk meluluskan jumlah yang dipohon oleh Donald Trump dalam fiscal stimulus. Okey? Alright. Kedua kesannya, jika Senat bersetuju, okeylah, demi rakyat Amerika, demi kebaikan bersama, kita luluskan, bersepakat. Risikonya Amerika akan terbeban dengan hutang yang sangat besar. Dan dia kena cari sumber lain, cari gali lain untuk gantikan balik 2 trilion tu. Apa kesan pada kita FIT? Saya dah terangkan dia punya maksud, apa kesan. Kesannya pula, jika dia sepakat, yang pertama sekali, dolar akan jatuh kuat. Dolar Jika akan sepakat jatuh. Dolar akan jatuh. Dolar akan jatuh. Stock market akan terbang tinggi. Dolar akan jatuh. Bayangkan, dolar akan jatuh, stok SP500 akan terbang lebih tinggi. Cikgu, sekejap cikgu. Soalan newbies daripada saya. Kenapa kalau USD dengan stok dia akan bertentangan? Kenapa bila USD jatuh, stok akan naik? Okey. Saya dah 300 kali orang tanya ni. Tapi tak apa. Sorry cikgu. Tak ada masalah sebab benda ni kadang-kadang orang lepas pandang kena faham. Kenapa stok naik, USD jatuh? Betul boy? Hello? Boy? Betul. Okey. Sebab apabila equity, stock, bond ini meningkat, dia dibida dan dibeli dalam bentuk dolar, tetapi dengan nilai dolar yang rendah. Faham Nilai dolar yang rendah. Okey. Untuk menarik perhatian investor memiliki stok, equities, bond, treasury yield ini, kumpulan-kumpulan ini, pertama sekali mesti ditawarkan dengan harga yang rendah. Cara dia nak rendahkan dolar, yang pertama sekali dia kena cut the rate. Rate dolar kena cut. Tengok mendadak kan dolar dipotong kepada 0.25%. Tak mustahil jadi 0.00% lepas ni. Boleh faham Faham cikgu. Alright. So dia mesti macam tu. So bermakna kebarangkalian besar untuk comparison ini berlaku, dia akan terpalit dengan interest rate. So lepas ni akan ada pusingan rate untuk dipotong pula. Tak mustahil. Sehingga ke bulan 6 memang akan boleh dipotong. Sedangkan GBP pun potong
tinggal 10%. Daripada 75, berapa jauh? 2 kali dia potong dalam tempoh 2 minggu. Macam ada berani kan? Okey. Satu. So bila dolar tu dah rendah dan stok akan jadi lebih tinggi, selepasnya itu barulah dolar akan rebound semula. Tapi durasi untuk dia rebound itu tidak dalam keadaan yang berpanjangan. Dia hanya seketika saja. Mungkin dalam tempoh 24 jam dolar akan rebound sepenuhnya. Rebound tu maknanya menaik balik. Bukan retrace, kena faham Dia akan naik balik. Sebab apa? Sebab apabila stok yield bonds ini meningkat, dia mesti dibida dan dibeli dalam bentuk dolar Amerika. Ini pula akan memberi rangsangan kepada USD index. Mana USD index saya? Ni. Alamak, waiting for update lah USD index saya. Tapi tak apa, kita tarik sekejap USD index. Mana? Okey. USD index. Saya tumpangkan di mana? Di sini tak boleh lah boy. Nanti dia lari. Tambah lagi satu kat belakang. Okey, saya tumpang kat sini. Ni USD index. Ni USDX ni USD index lah. Nampak? USD index sehingga pada kontrak Jun 20 hari bulan. Ini bermakna 6 bulan ke depan. Ini DEX ini. Okey. So in between puratanya 24 jam itu, dia akan membantu indeks ini untuk meningkat. Masa inilah dolar akan menguat semula. Nampak tak? Sebab pembelian stok, bond, treasury yield dan equities tadi tu dalam bentuk dolar. Betul. So dolar mendapat volume yang besar dan dia akan naik. Siapa bijak dalam berniaga? Federal Reserve ke kita? Federal Reserve. Kira berlaku transaksi dalam dolar untuk menguruskan equity tadi. Okey. Betul. So daripada situ, as a FIT, as a trader macam kita, kita dah nampak kesannya begitu. Tiba-tiba kita entry, apa dah sekali dia jatuh lah, buy USD jatuh. Saya kata durasi masa itu mengambil masa sedikit, in between 24 jam, commonly 24 jam. Jadi kita kena tunggu dalam carta D1 ataupun H4 untuk melengkapkan setiap wave yang berpusing, baru kita boleh nampak the contraction untuk membeli dolar. Kita tak boleh ambil dalam currency H1. Tempoh masa H1 sebegini, jatuh. Apa jatuh ni? Nak jatuh lagi ni. Kalau ikutkan pada wave untuk indeks dolar secara tak langsung, ni sudut fundamental melihat nak jatuh. Tak percaya bukan susah kalau kita tarik trend line pun. Munasabah kan, nampak? Betul? Munasabah. Sangat munasabah. Jadi kita ketepikan dulu yang ni. Saya tak bukan nak ajar teknikal tamak. Cuma saya nak tunjuk evidence dia macam mana membaca soalan Boboy tadi. Kenapa stok yang naik, dolar jadi jatuh? Okey? Itulah jawapan dia. Alright. Faham cikgu. Okay, kita simpan dulu yang ini sementara. Di samping itu, saya nak beritahu yang platform yang digunakan sebentar tadi adalah MT4XM, di mana XM menawarkan lebih daripada 1000 instrumen untuk didagangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, segmen kita pada hari ini ditaja oleh XM. Right. Cikgu boleh terima kasih XM Malaysia. XM Malaysia kan? Ke XM Malaysia? XM Worldwide. Alright, XM Worldwide. Terima kasih XM atas tajaan. Sebab saya bila XM nampak begini, saya sebenarnya selesa. Instrumen dia banyak, nampak. Saya kagum dan tidak semua broker mempunyai instrumen yang pada saya lengkap. Pada saya lengkap. Dia ada Brent oil, dia ada oil and gas, dia ada Japanese index JPY 200. Cantik juga ni. Dia ada Euro 500 untuk Euro stock, dia ada UK 100 FTSE. Ni satu semua counter yang memang saya rujuk sebagai indeks ekonomi kekuatan. Dan setengah-setengah broker tu wallah alam lah, broker cak ayam, cak itik, cak angsa. Dia separatekan benda-benda ni kan. Jadi kalau setengah account tak boleh nampak, setengah account boleh nampak. Tapi SM, terima kasih, tajaran anda menarik dan saya selesa dengan instrumen yang mudah untuk dijadikan panduan. Terima kasih SM. Tajaran yang amat baik. Alright. Untuk minggu ini saya, kalau secara dasarnya
memberi gambaran secara peluangnya yang tadilah US Senate itu ambil berat hari Khamis atau hari Jumaat sebab figure yang di launching bukan kecil, besar, sangat besar. Kita Malaysia tak mampu dengan figure macam tu. Jadi ambil peluang dan kesan terhadap USD itu penting, dan emas, dua benda. Dan lagi satu, tolong beri perhatian kepada kaunter ini. Saya sangat mengikuti kaunter ini, iaitu kaunter UCAT dan kaunter minyak oil. UCAT dan minyak. Okay. Ya, saya sangat mengikuti untuk sepanjang minggu ini dan minggu hadapan hingga hujung tahun nanti, insya-Allah. Hujung bulan. Sangat menarik. Sangat menarik. Kena ingat bahawa OPEC akan ada satu persidangan rasmi minggu ini, dijangkakan hari Sabtu ataupun hari Ahad. Saudi akan bertemu dengan pihak Soviet, Rusia bagi mencari jalan penyelesaian bagaimana nak mengatasi harga minyak yang semakin rendah. Berhati-hati minyak, you boleh meroket, skyrocket jika dapat kata putus. Dan mungkin you boleh lebih nose dive jika kepada paras yang mungkin di bawah $18 per barrel. Kita pun tak tahu. Atau $20 sekarang dah cecah $20 kan boy sebelum ni? Dia dah cecah 2 kali. Nampak 2 kali dia dah cecah. Kemudian dia rebounds. So bila harinya Sabtu dan Ahad insya-Allah, dan minggu depan kita tengok impak. Okey, itu yang saya selalu highlight pada komuniti-komuniti yang berdekatan dengan saya. Saya itu. Cikgu. Yep. Saya ada baca mengenai Rusia yang enggan menyertai dan mematuhi harga yang ditetapkan oleh OPEC. Benar ke cikgu? Betul. Okey, Iran OPEC, Rusia bukan. Okey. Presiden pengerusinya adalah Saudi Arabia. Okey, secara historical pula, secara background lah. Bekalan minyak yang ada daripada Rusia itu datang hampir keseluruhannya daripada Iran. Dan Iran menyalurkan minyak kepada Rusia bukan menggunakan tanker, bukan pakai kapal, bukan pakai satelit, menggunakan turbine piping. Dia guna pipeline daripada Rusia ke Tehran melalui Turki. Yes, dia adalah satu sistem yang jarang berlaku kecuali China. Yang ada China dengan Iran dan Rusia je yang ada benda tu. Jadi mereka ini ibaratnya macam satu kumpulan gangsters yang I don't care. Orang lain mereka tak perlukan OPEC lah. Tak perlu. Dan Iran memang stable disebabkan langganan dia kepada Moskow, pada Rusia itu solid. Macam China dengan Aussie dollar, orang lain tak payah nak ganggu. Dia dua orang bisnes pun dah kaya dah. Jadi oleh kerana bekalan minyak berterusan dan Rusia tak pernah risau akan terputus, pada mereka harga itu hak mereka. Sedangkan Saudi mengambil kira atas kesatuan OPEC. Jika harga minyak semakin jatuh, dia akan efek keuntungan kan? Betul. Nah, jadi macam mana cara supaya dua gergasi dunia ini boleh duduk semeja dan berunding? Itulah saya kata tadi, rundingan ini jika dia sepakat untuk menetapkan kejatuhan shilling dan kenaikan paras sasaran melepasi $60 per barrel macam yang sasaran kita ini, kita sasarkan di sini sebenarnya. Kita sasarkan harga minyaknya di sini. Ini harga dia $66.50. Ni harga ni yang disasarkan sebenarnya, dua-dua harga ni. Ini dianggap harga yang sasaran Saudi dan OPEC supaya kembali kepada paras harga ni. Jadi kita nampak ada gap lagi yang belum ditutup dan jatuhannya agak dalam kan. So jangka masa terdekat ni itu sasaran mereka. Dan kita harap jika dia berlaku demikian, maka secara tidak langsung UCAT, USD, CAD yang saya sangat-sangat ikuti sekarang ini memberi saya untung hampir $20-30 ribu ni dekat UCAT. Tercakap. Okay? Tercakap. Ini komuniti punya trade lah, bukan saya lah. Saya suka tolong dia. Okey, ini adalah satu kejatuhan yang amat jauh ke dalam. Okey, kalau kita tarik FIBO di intraday untuk mingguan, daily untuk jarak minggu, kejatuhan 400 ni
Daripada sekarang ini saja pun dia akan capai lebih daripada sasaran 500 ke 600 pip, iaitu 137 sasaran utama yang perlu dipatahkan, dan ada gap lagi yang belum ditutup pada 133. So ini semua akan terkesan melalui OPEC dan Rusia nanti yang akan bersidang minggu ni, insyaAllah. Minggu ni minggu ni insyaAllah. Kalau ikut jadualnya antara Sabtu dan Ahad nantilah. Okay. So bagi mereka yang trade Canadian dollars dahulu ni, banyak rezeki yang ada kat situ. Pasal saya banyak cakap untung 10,000, loss pun 10,000 boy. Macam biasa. Macam biasa. Senyum sudah, jangan buat tak tahu sudah. Alright, kita kembali kepada data berkala. Jadi kepada mereka yang ingin bertanya tu, kalau ada soalan nak tanya boleh tanyalah sementara saya masih sihat, masih hidup. Lusa belum tahu. Dan silalah para penonton yang ingin bertanya soalan direct kepada Cikgu Yun. Sekarang ni memang kalau anda tanya apa-apa soalan, saya akan bacakan dan insyaAllah Cikgu akan jawab lah. Okay? Baik. Okay, saya ada satu soalan ni, boleh saya share ke? Daripada Muhammad Fazli, dia PM saya pula. Apa PM kat saya kat sini? PM dekat website dekat ni kan boleh. Disegan. Begini. Saya ikuti video cikgu. Video yang mana pula gua ikut ni? Saya melihat USD itu kuat. Maknanya berlawanan dengan posisi saya. Tapi mengapa news kemarin mengenai US yang membuat pertambahan menjadikan USD support? Adakah masih valid untuk meletakkan USD itu strong? Okey, ni saya faham soalannya. Ini tentang dia sedang menjual USD CHF. Okey. UCHF. Okey, bila saya baca atas UCHF. Okey, macam ni Cik Muhammad Fazli. Ada satu lagi soalan ni, tapi kenapa semua PM private? Alamak. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu segan. Kalau ada soalan, tulis je dekat komen. Kita boleh sama-sama baca, kita boleh sama-sama bincang. Kalau PM cikgu atau PM saya atau PM di page, kita tak baca pula kan. So kalau soalan, tulis je kat komen, jangan risau. Agaknya dia merajuk kot tak dibacakan soalan ni. Okey, Cik Muhammad Fazli, saya ringkaskan segini. Okey, USD CHF ya, satu pair yang European sebenarnya, itu pair Eropah, clean. Soalan yang bertanyakan bila posisi saya berlawanan, adakah masih lagi valid untuk USD strong, bermakna sedang menjual USD CHF dan floating. Mesti floating ni kan. Okey, ringkasan keseluruhan. Europe Central Bank ataupun CHF kalau kita tengok dekat kalender ni, sekarang ni memang tak ada berita pasal CHF. Okey, tapi dia punya di sini Fazli boleh nampak kat sini CHF ni. Ini yang kamu tanya sebenarnya. Dia NIRP, Negative Interest Rate Policy, adalah satu bentuk mekanisme yang tidak menguntungkan. Ini bermakna CHF dalam yang sangat lemah. Memang dia lemah counter ni. Jadi kalau kamu sedang melakukan pembelian terhadap USD CHF, secara dasar utamanya, valid. Valid. Okey, sejauh mana USD bertahan, saya dah jelaskan. Minggu ni ada US Senate vote untuk coronavirus stimulus. Satu. Yang kedua, ujung minggu nanti insya-Allah kita ada impak terhadap OPEC dan juga minyak. Itu juga mendriven dolar. Jangan berhati-hati jika ada gap. Ingat, kesepakatan akan menjatuhkan dolar, menerbangkan minyak, baru dia jatuh. Tak sepakat, minyak jatuh, dolar terbang, UCAD terbang. Sama dengan USD CHF, dia akan ikut sama-sama. Okey Fazli, boleh nampak gambaran tu. Untuk yang senatnya pula tadi, yang saya highlight hari Khamis dan Jumaat, macam saya kata tadi, jika jumlah peruntukan itu tidak sesuai ataupun tak dapat kesepakatan, maka stok akan jatuh, dolar akan roket up. Ringkas, skyrocket. Tapi jika dia setuju, okey, kita luluskan rangsangan ini untuk kebaikan, dolar akan jatuh, stok akan terbang. Masa tu USD CHF Fazli akan jatuh ke bawah. Tapi harus diingat, kejatuhannya hanya sementara, kerana bila stok mula dibuy balik semula, dia akan dibeli dalam bentuk dolar dan dolar akan support balik untuk terbang. So kejatuhannya sementara waktu. Okey Fazli, boleh nampak? Tak mahal, 13,000. Terima kasih. Personal PM 13,000 Ah.
Ini macam-macam lah. Ni dah merepek-repek ni boy, ni yang PM. Dah mula merepek-repek macam-macam. Tapi merepek-repek tu pada saya, terima kasih atas highlight bersama dengan program ni. Yang mana faham tak faham tu tak apa, nanti boleh jumpa dengan Cik Boboy kita. Atau mungkin satu masa nanti kita boleh ada satu sesi seminar mini ke Boboy tak? Boleh. Kalau ada rezeki, insyaAllah. InsyaAllah. Alright, masih ada soalan lain, tapi saya lihat soalan ni soalan yang lebih menjurus kepada apa yang kesan terhadap stok jatuh apa semua kita dah terangkan. Lebih kurang sama seperti daripada Cik Fikri ni. Cik Fikri mengatakan, Assalamualaikum Cikgu Yun. Waalaikumsalam. Saya mendengar USD akan menjadi semakin kuat bila setelahnya stok dibeli. Benar ke? Saya kata betul. Tapi selepas mengalami kejatuhan, terutama apabila selepas dipotongnya rate. Faham Cik Bazli ya? Dan durasinya itu adalah durasi yang sementara, bukannya bertepatan dan bukannya berterusan. Rangsangan stimulus yang dilancarkan ibaratnya macam ni ya, Fikri dengar betul-betul. So jumlah wang yang besar akan diedarkan. Bermakna Federal Reserve cetak duit. Betul Boboy kan? Betul. Dia cetak duit, dia photostat duit, dia print duit, dia chop dan segala bagai lah ibaratnya. Cara untuk dia kutip balik duit yang dia dah tabur itu adalah melalui quantitative easing. QE. Pernah dengar? Pernah cikgu. Okey. So Fikri dengar. Bila dia melancarkan QE pula, ini bermakna Fed akan menguncupkan taburan wang tu. Dia ambil balik duit tu. Give me back my money. Give me back my money. It's enough. Masa tu dolar akan jatuh sekejap dan roket semula sebab akan ada demand balik. Bila itu kesan QE. Fiscal stimulus nak betulkan dengan QE. Commonly macam tu. Tu dia punya penawar dan dia punya kedukaan. Alamak, I love you. Dia kurang macam tu. Maksudnya Fikri faham ya? Tapi sekarang ni Fed belum cerita pasal QE, hanya cerita pasal rangsangan keuangan. Yang dah QE yang ini. Fikri dengar betul-betul. Tengok QE ya. Ini saya tunjuk. Sekejap ya. Bukan Bank Islam ya, Bank of England. Itulah terkejut saya Bank Islam. Bank Islam nanti kan tak ada mudarabah pula keluar ya. Bank of England. Okay, just klik aja. Ni rumah kedua saya lah, macam saya bagi tahu lah. Ni nampak quantitative easing 645 bilion. Ini baru di-launchingkan hari Isnin yang lepas. Baru 2 hari lepas. Kan? Kalau kita klik macam ni, Fikri tengok betul-betul. Kan? Purchase asset to stimulate the economy. This is often known as quantitative easing. Ini adalah maksud utama yang secara besar ni lah. Dia beli. Bila dia kata we can purchase tu, we tu orang ramai ke bank yang boleh purchase? Bank of England. Dia beli balik segala bentuk aset yang ada di pasaran yang terkait dengan pihak mereka untuk mengawal semula kedudukan pound. Kan saya kata dia menguncupkan. Betul kan? Sekarang ni dia tabur. Fiscal stimulus dia tabur. Dia offer bond, dia offer yield. Nak beli? Okey, kita bagi you interest 3% tapi you buy dengan kami 30 tahun. Sekarang berapa? 0.2. Sikitnya. Ni berapa? 3%. Aku beli bond kau tapi lepas 3 tahun baru bayar. Okey. Itu contoh dia. Jelas. Alright. So ini boleh nampak. So Fikri boleh nampak ya. Saya yang terkini Mac 2020 645 bilion pound. Kalilah dengan duit kita, duit ringgit Malaysia RM5 contoh. Banyak-banyak boy. Triliunnya. Banyak. Kita betul. Okey, selesai Fikri. Sikit sebanyak boleh bantu insya-Allah. Ada lagi soalan? Penat ni boy kau jawab soalan ni. Okay. So kalau soalan dekat komen, diorang lebih minta kepada cikgu tengok pair lah. Okey. Tapi selepas selesai cikgu bercakap pasal kalender kita lah. Okey. Kalau untuk pair kita ringkaskan dulu ya. Sekarang ni saya habiskan dulu. Kita cuma ada dolar, kita ada euro, kita ada pound sterling. Okey, untuk sepanjang minggu. Dan bermula 22 sehingga 27 ya. Tak ada 26 dan kita kosongkan yang 7, kita tengok hari Isnin. Fed announcement 23 hari bulan. Ini adalah berita tentang yang pertama tadi adalah coronavirus punya fiscal stimulus dan vote daripada Senat yang perlu diluluskan sepatutnya hari Khamis dan malam tadi sepatutnya perlu lulus. Mereka bersetuju secara dasar, tinggal lagi jumlah berapakah yang akan dilancarkan.
Transpeak ini adalah lebih kepada concern beliau tentang isu-isu semasa dan di mana package yang akan dilaksanakan. Dan then kita balik pada Euro. Semalam kita nampak, ya Allah, pada saya ni data yang sangat ugly, sangat huduh. Sangat ugly Huduh sangat. Okay, PMI dia mencatat bacaan less daripada 30.0. Satu bacaan yang sangat rendah. Kita tahu bahawa ECB struggle sebenarnya sekarang ini, sangat struggle. Dan Itali adalah negara yang paling teruk kerana coronavirus. Ketara sangat. So Euro USD is good for selling lah. Boleh nampak kat situ. Tinggal cari harga masing-masing. And then Jerman PMI ni satu-satunya negara yang paling kaya di Euroblock dan sampai hari ini tetap sombong dan ego. Orang 40, dia 45. Habis Mercedes, BM, Volkswagen kan. Cuba diletak jenam Proton. Macam ada berani. Okay. Itu supportnya made by Germany. Okay, ini bercampur bercampur. Kita tengok untuk servis PMI menjunam daripada 43 ke 34. Ini data yang bercampur aduk, bercampur aduk. So, bila bercampur aduk, dia akan dipengaruhi oleh sentimen untuk memandu pergerakan euro. Euro rally naik kerana sentimen, tetapi keseluruhan gambaran masih lagi negatif untuk jatuh. And then kita ada GBP 5.5 semalam, bacanya sangat menarik. PMI dia bagus lebih pada 45. Ini untuk beat the GBP, dan saya katakan tadi semalam, hari ini adalah pound sterling punya hari. Sangat kuat pound sterling meningkat. Okey. Tapi gagal menjatuhkan dolar Macam tak? Dolar tak jatuh. Kenapa dolar tak jatuh? Patutnya dah jatuh teruk tapi tak jatuh-jatuh. Banyak duit bang buat KNC. Kita dah terangkan awal-awal tadi. And then kita ada servis PMI menduga ceritakan dari 45 ke 35, 10.0 point dia jatuh. Bacanya ugly juga pada saya, huduh. Dan jangan terkejut, pound sterling boleh menjunam bila-bila masa selepas ini. Apabila segala rangsangan Fed langsai dilaksanakan, masa tu dollar will be the king of the champion. Sekarang ni memanglah nak naik tak naik, tapi tak jatuh-jatuh. Apa tunggu aje lah. Faham je. Alright. Okay, G7. Okay, kita tahu meeting G7. G7 inilah mencari kesepakatan untuk isu-isu semasa ekonomi. Dan untuk 9.45 malam kita ada PMI untuk US dollar ni cantik bacaannya, daripada 45.1 kepada 49. Ini support untuk USD index, support untuk USD JPY, dan cukup untuk menjatuhkan euro US dollar, AUD USD, cukup untuk menjatuhkan nilai ni untuk durasi 24 jam yang sebelumnya. And then awal pagi tadi kita ada Transpeak. Saya tak tidur malam dekat sini, saya berjaya profit banyak, $5,000. Pagi tadi saya loss $10,000. Pada muka saya. Cikgu share investor masuk ke? Cik tak ada. Malulah bau. Aduh. Modal cuma $10, malulah. Tak hisap rokok nanti kena marah. Kat rumah kan dah terbiasa lah. Okey, seterusnya kita habiskan sebelum kita layan sikit kawan-kawan kita yang bertanya boy. Kita ada Transpeak lagi. Ini lebih kepada updating yang saya bagi tahu, dan CPY. Okey, ini stagnancy, inflasi dia stagnancy. 1.7 ni stagnancy. Sebenarnya berhati-hati data ni boleh jatuh. So bila inflasi semakin jatuh, sebenarnya kekuatan pound yang dah 48 jam hebat sekarang ini belum tentu sustain. Kena ingat, belum tentu sustain. Dan kita ada beberapa hari lain lagi yang hari besar yang kita nantikan pada 3 hari bulan nanti. Yang ini kita nantikan sangat-sangat, iaitu NFP. Jangan lupa brother, ini semua dugaan semata-mata. Dinanti-nantikan oleh trader Malaysia terutama. Itu ada. Dan yang terakhir kita ada masih lagi pound sterling, MPC vote, monetary policy dan official bank rates. Yang inilah yang kita lihat apa komen Bank of England selepas dalam tempoh 2 minggu dengan Menteri Kewangan yang baru, terus dia slash dan dia potong rate Bank of England. Kalah Mak Gani, dia lagi terror pula potong. Kalah Mak Gani. So ini kita akan lihat hujah dia. Dan yang terakhir untuk minggu ini, esok malam 8.30 kita ada unemployment claims. Wah, ni figure dia banyak. Yang ini, yang sebelum ini previous-nya adalah 281,000 klaim-klaim yang tidak bekerja yang perlu dibayar.
Tapi kali ini 1,500K. Ini 1,500,000 claim. Berapa kali kan dia? Adakah ini sebenarnya direct correlation daripada COVID-19 je ke? Ini adalah data untuk bulan Februari. Oh, bulan Februari. Kau mengganas bermula Awal bulan ni. awal Januari, betul? Awal Januari. Jadi tak mustahil Oh, dia dah impact sebab Amerika sekarang besar kan. betul. In fact lebih 10,000 orang kan. Sangat besar. Sampaikan Trump membuat kata putus zon merah. Jadi jika dia gagal dia gagal untuk lebih rendah pada 1,500, maka dolar akan jatuh seketika, emas akan terbang skyrocket. Jika dia lebih banyak, jika dia lebih kecil, maknanya emas akan sedikit perlahanlah pergerakannya. Tak akan jatuh tapi perlahan. Ingat, dia tak jatuh, dia perlahan. Kenapa emas makin kuat sekarang ini tak nak jatuh? Ada sebab. Alright. Tapi yang saya tak tahu spreadnya besar lah, emas nak entry takut. Betul. Kan Pihak XM pun tadi pagi tadi rasanya dia dah hantar email menjelaskan kenapa spread untuk gold begitu tinggi. okey. Katanya ada kaitan dengan salah satu plant pusat proses emas yang terbesar di Switzerland ditutup kerana COVID-19. Jadi liquidity provider untuk XM ni mereka memilih untuk tidak membeli emas katanya. Untuk tidak Ditutup membeli katanya. emas. Kalau saya boleh jadi saya tersalah tafsir, tapi berkaitan dengan lombong pemrosesan emas di Switzerland tu lah. Okey. Apa dia itu yang menjadikan pasaran emas ini sekarang agak volatile lah. Ya. Okey, betul juga tu, tak masalah. Saya tak nafikan. Sebabnya dia akan memberi, sebenarnya peluang kita melihat emas untuk lebih tinggi tu dah nampak, dah jelas. It's very clean and clear. Macam saya kata, beberapa bulan sebelum ini dan saya highlight beberapa kali, 2,000 angka saya. Orang ketawakan saya tak boy? Orang ketawakan saya. Apalah angka 2,000 tah? Ya entah tidak tah. Bila 10 tahun ke 5 tahun ke, saya diam je. Saya letak sasaran itu adalah suku tahun pertama dan suku tahun kedua sehingga pada bulan 6. Kalau habis bulan 3, dia berjaya achieve around 16 ke 17. Ada konsistensi, insya-Allah hingga ke bulan 6 nanti, 3 bulan seterusnya untuk sasaran angka 2,000. Ingat, bila saya semakin banyak rangsangan ekonomi, taburan duit, printing dekat luar sana tu, QE akan dilaksanakan. Ya, yang saya kata tadi. Federal Reserve akan lancarkan QE, Bank of England akan buat QE, Bank of Japan juga akan buat QE, ECB pun akan ada QE. 4 bank utama, 5 satu lagi, Bank of Canada. Ini antara 4 atau 5 bank dunia yang ada QE sistem, yang lain tak ada atau kurang. Once dia kuncupkan duit, dia rembat balik duit. Ini bermakna potensi untuk masa makin mendapat harga yang tinggi, semakin ketara. Tapi be patient lah, sabarlah. Kalau tak sabar macam saya lah pagi tadi kena. Aduh, sayang betul. Terciduk. Tertekan. Sedapnya menekan. Alamak, terlebih exit limit. Okey tuan-tuan, itulah sepanjang minggu ini kita selesai daripada 22 Mac sehingga 27 dan kita tahu Jumaat ada sebarang bentuk high impact. Dan fokus utamanya minggu ini adalah solidly kepada American dollar. Untuk minggu ini solid American dollar. Dan untuk minggu hadapan secara imbasan untuk ke depan, kita tengok Isnin kita boleh bertenang, tak perlu tekan-tekan sangat. Then barulah kita nampak ada bercampur NZD dan CNY pada minggu hadapan. Kemudian ada CAD. GDP ni satu data yang cukup sensitif untuk Canadian dollars, ingat. Alright. Dan antara kaunter lain masih lagi US dollar yang akan terbit, dan seterusnya April kita tiada data. Dan inilah the king of data ekonomi. Adakah mampu NFP mentapaukan, tu bahasa baru saya dalam kamus, mentapaukan. Saya kerap guna bahasa yang pelik-pelik saya ni. Mentapaukan fiscal stimulus COVID Corona. Tu satu. Adakah mampu juga NFP mentapaukan
QE stimulus Federal Reserve yang 700 billion. Adakah mampu NFT mentapaukan emas yang semakin tinggi sekarang ini? So data ekonomi fight dengan geografi politik dan juga dipanggil sebagai natural disasters. Ya, satu perkara yang mematahkan trend market. Ingat, geografi politik dalam kumpulan sentimen dan spekulasi. Ini data hakikat ni boy, data jelas. Yang kita nak lawan ni kuasa politik. So, adakah market ikut anda atau anda kena ikut mereka? Okay. Okey tuan-tuan, kita selesai bab sepanjang minggu ini. InsyaAllah mungkin ada kawan-kawan yang akan bertanya, sebab saya masih ada soalan lagi yang akan bertanya. Cuma lagi saya nak jawab macam mana saya pun tak tahu ni. Atau kita nak layan pair cikgu. Ada komen yang minta pair untuk cikgu tengok pair. Dia cikgu nak Pair apa? minta cikgu tengok kat ECAT dengan GU. ECAT kan GU? Oh, sekejap ya, saya ambil pair. GBP US dollar GBP US dollar saya keluarkan pergi dekat USD satu, dan ECAT Euro CAD. Euro CAD. Oh, Oleh saudara Syah Metal Drift. Dahsyat lain macam Mami tu. Oh, okey, saya dah nampak dah. Okey, sekejap ya, saya lihat kejap. Okey, ni saya buat secara ringkas ni. Okey. GBP dollar dulu. Pair yang memang lazim, sinonim dan antara pair yang paling popular di dunia selepas Euro USD dan USD JPY. Untuk keseluruhan gambaran, as a discipline matter, dalam fundamental dia perlu melihat pattern sebagai satu rujukan besar. Pattern. Okey, pattern ni ada dua jenis, iaitu pattern uptrend, pattern downtrend, pattern ascending, pattern descending. Selesai. Untuk lebih clean and clear, pattern setakat ini untuk berdurasi sederhana secara intraday, GBP USD akan mengalami lagi kejatuhan. Boleh di sell. Ya, dia boleh sell, dan sasaran harga adalah pada paras support yang akan dituju ada pada 1625. Ni support yang dia kena tembusi untuk tempoh habisnya Wall Street malam ini dan bawa besok pagi di counter decay. GU memang kena jual. Disiplinnya macam mana? Perhatikan dulu. GBP US dollar. Intraday mingguannya pula, tengok disiplin dia. Di sini jelas ini adalah satu CSP pattern yang sangat lengkap, dipanggil bearish engulfing yang kategori ekstrim besar ni. To beat all this candle, it needs at least 16 jam atau 8 jam baru dia boleh beat. Kalau tuan-tuan boleh tunggu 8 jam bertahan untuk patahkan candle ni, maka dia boleh sustain untuk atas. Jika tidak, no. Pound sterling sekarang memang drifting lower untuk jatuh. Alright? Okay. So the whole picture untuk mingguan saya bungkus mingguan ni. Okey, bermakna purata sepanjang minggu. Be prepared ya, perhatikan betul-betul. Ini mingguannya, bermakna bermula Isnin dan seterusnya mingguan yang dijangka. Dia dalam keadaan yang support yang kuat pada 1400 GU. Jadi untuk dia jatuh lebih dalam agak perlahan. Inilah zon untuk dijual dan dibeli. Dan candle yang untuk lengkap ini masih dalam keadaan bearish. Ini bermakna clean and clear. Untuk 24 jam pertama ini, GU memang dijual. Dia sebenarnya disiplin yang sangat jelas sebagai fundamental analysis. Memang tak masalah. Dia nak pakai teknik cap kuda, cap ayam, cap itik, cap tikus, terserah. Okey, ini adalah support resistance dia yang sangat sekarang ini antara yang kuat untuk dipecahkan, iaitu 12097 ni. Untuk pecahkan ni, it takes mingguan. Mungkin 4 minggu. Mungkin 5 minggu, mungkin 2 bulan baru dia boleh pecah. Selagi tak pecah, GU tak boleh naik. Kena ingat, GBP ada Brexit. That's why dia getting lower and lower. Okay boy? Okay. Selesai? Selesai juga. Alright, clean and clear. And then tadi ECAT, alright. Oh, siapa yang trade ECAT? Ada seorang kawan saya, dia botak-botak. Dia suka trade pelik-pelik. Dia pelik-pelik. Macam kenal je kawan cikgu tu.
Okey, yang pertama sekali Euro CAD. Macam mana saya kata saya suka trade USD CAD kan? Okey. Dan saya menantikan USD CAD untuk menjunam. Bermakna CAD untuk dibeli berdasarkan minyak yang dijangka untuk stabilizekan harga. Bawa masih ingat? Masih ingat cikgu? Di awal tadi? Okey, clean and clear. So pada yang bertanya tadi, untuk kategori intraday kita, ini adalah support yang sedang dibina dan ia belum sempurna. Namun ketara euro dibeli, CAD dibeli, maaf, euro sedang dijual. Okey. Dia besar ni kau. Macam tak nampak. Kita sama ke patternnya? Macam sama, kita lain. Gitu, kita bakar je. Kita bakar je cikgu Kita bakar je. Baik, yang bertanya tadi tuan-tuan. Cantiknya currency yang tuan-tuan pilih. Dia ada followers dia dan dia ada community dia. Dia macam kita juga. Kamu bayar? Betul? Ada tak sama ke patternnya. Cumanya di UCAT ini kategori untuk intraday bagi tempoh 16 jam, 16 jam ni, satu ni 4 jam. Dah nampak support. Dah support dah. Ya. 14298. So saya garis satu. So dia kena beat ini baru USD jatuh, CAT sebenarnya kena terbang. Kena buy, CAD kena buy. Tapi di ECAT you are still playing with the support zone. Where is it? Di sini, ini 15431. So saya cari satu. Boleh nampak ke? Boleh cikgu. Itu 15429 atau bawah sikit. Cak yang ini nampak. Yang comel ni nampak ni. Ni yang comel ni. Yang kecil my thought ni nampak. Inilah kamu punya support. Dan ini adalah candle bullish. Ini adalah satu candle yang cukup besar nikmatnya. Ini adalah shooting star yang ketara untuk dijual dah. Untuk dijual. Euro dijual, CAD dibeli. Ini hukumnya sell Euro CAD. Itu hukumnya. Intradaynya pula, oh my god, oh my god, oh my god. Adakah dia relevan untuk di sell Euro CAD? Ini weekly untuk mingguan je. Okey. Untuk mingguan kita terpaksa tengok data mingguan. Kita ambil wave yang dah sempurna. Tengok betul-betul. Besarkan sikit. Ambil cursor. Tengok. Adalah satu data daily, satu candlestick yang belum sempurna kejatuhan. Dan dia masih mengejar hampir sama dia punya kadar support. Nampak tak boy? Nampak ya. Cemetot aja ni. Dan ini tengok support yang paling kuat. Ambil satu lagi yang big support dia. Nampak? 15341. Ini zone dah nampak. Ada gap lagi. Tertutup sikit. Cepat. Maknanya apa? Dia tak mengizinkan mematahkan uptrend yang sedang berlaku. Marah rebouncing dan terus meningkat. Ini bermakna EuroCAD jarak 24 jam sekarang ini sehingga menjelang esok adalah untuk dijual. Jelas, clean and clear. Alright? Sebarang rebouncing perlu melihat kepada bentuk Wall Street. Allah, makin jatuh. Sell. Angkat satu. Nampak dia dah test support yang ini kan boy kan, nampak kan? Nampak, ya. Ikat ni dan ni bukan ikat ni, ikat. Ikat. Nampak. Dia 1 2 3 kali dia test, dia rebound, 3 kali test rebound dan wave dah hampir sempurna hanya selepas jam 12 malam dan kita hanya akan complete jam 2 pagi. Kenali disiplin anda, kenali CSP anda. Mudah untuk kita pilih harga masa bila kita nak entry, insya-Allah. Baik, terima kasih. Okey. Diharapkan saudara Nur Azmi Nurullah yang minta cikgu tengok GU tadi dan saudara Syah yang minta cikgu tengok ikat tadi, harapnya menjawablah soalan yang ditujukan di ruangan komen. Okey cikgu. Pandangan kita dah menghampiri ke, sebenarnya bukan menghampiri, dah melampaui hujung segmen kita dah. Okey, cikgu, mari kita bincangkan soalan kuis kita pada malam ini. Apa kuis kita tadi? Kuis kita berbunyi, berapakah jumlah rangsangan coronavirus stimulus Federal Reserve? Okey, jawapan pertama adalah 500 bilion USD, kedua 700 bilion, ketiga 1.7 trilion dan yang terakhir adalah 2 trilion. Okey, mari kita tengok apakah jawapan yang dipilih oleh para penonton kita pada hari ini. Okay. Mana nak tengok lah? Mana nak tengok? Saya tak sure. Saya dah tekan keluar tapi tak tahu dia keluar. Kita cikgu nampak tak tu?
Yang dekat yang tu. Bawah sikit ada tulis berapa jumlah rangsangan tu. Tu cikgu tekan. Cikgu tekan dulu dekat video tu. Oh, tapi result dia tak keluar. Dia keluar dekat saya je. Okey, tak apa. Saya baca. Tu cikgu. Itu result yang dipilih oleh para penonton kita. Apa? Mana resultnya tak nampak pun. Bawah sikit. Kita bawah dah ni. Itu result dia cikgu. Yang mereka pilih 15% pilih, 40% pilih, 30% pilih, Oh. 15% pilih. Baik. Okey, yang pertama sekali jawapannya sebenarnya adalah 2 trilion US dollar. 2 trilion US dollar. Betul, jawapannya betul 2 trilion. Saya sebenarnya 2 saya pilih trilion 1.7 trilion cikgu. Saya rasa saya terkeliru kot sebab saya rasa macam 1.7. Saya ada baca hari tu. Tapi jawapannya 2 trilion US dollar ya. 2 trilion. Tahniah pada yang berjaya mengikuti dan pada saya mudah-mudahan sampai kepada kefahaman sedikit sebanyak lah. Tahniah ya. Okey, baik. Boy, ni package percutian ke saya berjaya siapkan Grab. PM to P. Okey, jumpa lagi. Kita telah pun sampai ke penamat untuk segmen Bicara Fundamental pada minggu ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada XM kerana menaja segmen kita pada hari ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kita pada hari ini. Untuk jadual yang seterusnya, esok kita akan bersama dengan DJ Belento dalam segmen Borak Bersama Belento bermula 9 malam, di mana DJ Belento akan spend 1 hour untuk borak lagu-lagu pilihan, dan kadang-kadang dia pun ada nyanyi juga. So jangan lupa untuk tune in Okey, dan kita semua tahu yang Perintah Kawalan Pergerakan kita baru diumumkan oleh Perdana Menteri pada petang tadi telah pun dilanjutkan selama 2 minggu. Jadi ingin kami tekankan di sini kepada para penonton kami, CTC FM berjalan seperti biasa. Para instruktor, cikgu-cikgu akan live dari rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, kerana kami tahu yang apabila duduk di rumah ni, pastinya tuan-tuan dan puan-puan ingin berdagang forex. Jadi kami memberikan yang terbaik. Tune in ke segmen-segmen kami untuk mendapatkan idea-idea dagangan yang menarik. Jadi tune in lah. Minggu depan kita ada Isnin segmen Tanya Dr. Forex, Selasa bicara teknikal, Rabu bicara fundamental seperti hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Cikgu Yun, ada apa-apa kata-kata terakhir untuk para penonton kita? Oh, ada kata terakhir. Baik, pada semua yang mengikuti bicara fundamentalnya, terima kasih kerana masih lagi setia dalam segmen ini, walaupun saya lihat tak adalah hebat sangat rating dia berbanding rating yang lain. Mudah-mudahan bukan hari ini, bukan malam ini, bukan ketika ini, bukan hanya di saat ini saya dan anda untuk bersama-sama, tetapi sehingga hujung waktu dan seterusnya saya ingin melihat anda masih kekal di sini. Anda bersama kami teguh di sisi anda. Okey, akhir kata, duduk di rumah, stay safe, stay healthy, sama-sama kita perangi wabak COVID-19. Okey, terima kasih. Cikgu lambai sikit pada kamera. Bye.